Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan tengok bab 7, iaitu bab graf gerakan. Jadi dalam bab graf gerakan ni kita ada dua jenis graf yang kita akan belajar, iaitu yang pertama graf jarak lawan masa dan yang kedua graf laju lawan masa. So hari ini kita akan tengok dulu bagaimana kita nak mentafsir, menghuraikan graf jarak melawan masa. So contoh yang pertama kat sini kita ada satu contoh. Rajah di bawah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah kereta. Okey. Jadi berdasarkan graf ini, graf ada dua ya. Kalau kamu tengok graf ni dia ada dua, paksi X dia adalah masa. Paksi X dia adalah masa dan paksi Y dia adalah jarak. Dan kamu kena alert dengan dia punya unit. Dalam kes ni masa dia dalam minit dan jarak dia dalam kilometer. Okey. Yang pertama. Okey, yang kedua, kita tengok bagaimana pergerakan kereta ni. Okey, kereta ini bergerak bermula daripada A. Okey. Bergerak daripada A dan kepada B. Okey. Dalam kes ini ada dua benda yang kamu kena tengok. Okey. Yang pertama, okey, adakah terdapat perubahan jarak dan perubahan masa? Okey, adakah terdapat perubahan jarak dan perubahan masa? Okey, kita tengok A kepada B. Okey, A kepada B ada perubahan jarak, iaitu daripada 0 kepada 55, dan masa ni ada daripada 0 kepada 30. So A, B ada perubahan jarak dan perubahan masa. Okey. Yang pertama. Yang kedua, B ke C. Okey, B pada C ada perubahan jarak daripada 55 kepada 70 dan masa daripada 30 hingga 40. So ada B dengan C ada. Okey. Yang ketiga, C. Okey, cuba kamu tengok C. C kepada sini, okey, ada tak perubahan jarak dia? Okey. Jadi maksudnya tiada perubahan jarak di situ, tapi ada perubahan masa. So dia tidak akan masuk dalam grup yang ada perubahan ini. Jadi bermaksud di sini ada perubahan masa tetapi tiada perubahan jarak. Bermaksud dia di sini dia statik, iaitu dia tidak bergerak. Okey. Bila di sini tidak bergerak, bermaksud di sini pun adalah C juga. Okey. Dan apa yang berlaku apabila dia turun ke bawah? Apa yang berlaku sebenarnya ialah dia ada perubahan jarak dan ada perubahan masa. So C dia kembali sebenarnya kepada A. So di sini ada perubahan jarak dan ada perubahan masa. Okey. Bahagian C okey, yang ini tidak bergerak. Okey, bahagian ini tidak bergerak. So, apa yang kita boleh cari? Okey, apa yang kita boleh tentukan pada AB, BC dan CA. Okey, ingat, sekiranya ada perubahan jarak dan perubahan masa, maksudnya dia ada laju. Okey, paling mudah kalau kamu tengok laju, kita boleh tengok pada speedometer ataupun meter kereta. Jadi dia ada kilometer per jam. Maksudnya ada jarak, ada masa. Ini jarak dan ada masa. So, bila ada perubahan jarak dan ada perubahan masa, dia ada laju. So, ini rumus yang pertama yang kamu kena tahu, iaitu rumus laju. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, bagaimana kita nak mengira laju? Okey, laju kita guna jarak bahagi masa. Rumus dia jarak bahagi masa. Okey, kita tengok AB. Okey, macam mana nak kira jarak laju AB? Laju AB. Okey, A kepada B, jarak A kepada B adalah 55. 55 kilometer. Dan masa dia adalah 30. 30 apa? 30 minit. Okey. Biasanya laju kita kira
kilometer per jam. Tapi boleh tak dia nak kira kilometer per minit? Boleh. Tapi sekarang dalam kes ni saya nak tukar dia kepada 3 kilometer per jam. Maksudnya kilometer jam. Jadi yang bawah ini masa dia kita bahagi dengan 60. So laju AB sama dengan 55 per 30 per 60. Okey, macam mana kita nak kira dia? Kita ambil kalkulator. Okey. Dan okey, kita ambil kalkulator. 55 bahagi dalam kurungan 30 per 60. Okey. Jawapan ni adalah jawapan dia adalah laju AB adalah 110 km per jam. Okey. Laju tak 1103 km per jam. Okey, 110 km per jam adalah had laju bagi lebuh raya di Malaysia. Okey, kira biasalah tu ngam. Okey. Sekarang ni, okey, ada satu lagi, okey. Bila kita tengok laju adalah dia punya paksi Y dan masa dia adalah paksi X. Jadi, yang ni kita pernah jumpa pada bab garis lurus. So, yang ni kita akan menggunakan ada satu lagi cara kita boleh guna laju, iaitu kita nak kira laju menggunakan rumus M, iaitu kecerunan. So, bagaimana kita nak kira laju guna rumus kecerunan? Okey, yang pertama guna rumus kecerunan. Okey, rumus kecerunan. Okey, kita guna laju AB. Kecerunan ingat Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Dengan erti kata lain, kamu akan ada dua koordinat. Dalam kes ini, koordinat B ialah 30 dan 55. Koordinat A adalah 0, 0. Ini koordinat A. So, untuk guna rumus ini, laju AB, okey, kamu boleh guna 55 tolak 0 per 30 tolak 0. Jadi, yang ini kamu kena per dengan 60 sebab kita nak tukar jadi kilometer per jam. Okey, boleh? Okey, itu bahagian yang pertama. Okey, kita tengok pada laju yang kedua, iaitu laju BC. Laju BC. Okey, laju BC. Okey, kita guna rumus kecerunan. Okey, titik B dia punya koordinat adalah 30, 55 dan titik C adalah 40, 70. Bermaksud laju BC adalah guna rumus kecerunan ni X1, Y1, X2, Y2, 70 tolak 55 per 40 tolak 30. Yang ini per dengan 60 sebab kita nak cari dalam kilometer per jam. Okey, laju BC ni kita pun nak kilometer per jam. Okey, jadi jawapan ni adalah 70 tolak 55. Okey, jadi jawapan ni 70 tolak 55 adalah 15 bahagi dengan 40 tolak 30 adalah 10 per 60. Ambil kalkulator. Okey, 15 bahagi kurungan 10 per 60. Okey, tutup kurungan. So, laju BC adalah 90 km per jam. Ini adalah laju BC. Okey, dan C kepada C ni ada tak? Okey, tak ada. Bermaksud dia tiada laju. Apa yang berlaku tadi, dia tidak bergerak, dia stay tempat dia. So, yang ketiga kita ada C kepada A. Okey, laju CA. Sebenarnya apa yang berlaku dekat CA tu? CA adalah dia patah balik. Okey, yang ini dia patah balik. Okey, dia patah balik. Bila patah balik, maksudnya dia pusing baliklah. Dia pulang balik kepada A. Macam kamu pergi sekolah, kamu patah balik ke rumah kamu. Daripada rumah pergi sekolah, sekolah pergi rumah.
Okey, so patah balik. So, apa yang berlaku adalah kita nak kira dia punya laju. Okey. C berapa dia punya koordinat? Koordinat dia adalah 72, 70. Koordinat A adalah yang ni, yang di sini, iaitu bukan kosong ya. Adalah 1, 1, 0 dan 0. Jadi untuk kira kecurunan, okey. Untuk kira kecurunan adalah 0 tolak 70 per 110 tolak 72 per 60. Kenapa per 60? Kita nak kira dalam kilometer per jam. Jadi kamu perasan tak yang atas ni kamu akan dapat negatif 70 per, okey. Okey. 110 tolak dengan 72, kamu akan dapat 38. So kita kira yang ni per dengan 60 untuk dapat kilometer per jam. So jawapan akhir dia adalah okey, 70 bahagi kurungan 38 per 60 tutup kurungan. Jawapannya adalah 10 ni kan, dalam kita ambil dalam pecahan perpuluhan 110.53 km per jam. Tapi dalam negatif. Okey, so apa yang kita perlu buat? Kita ambil je dia punya laju adalah 110.53 km per jam. Apa maksud negatif? Negatif adalah patah balik. Boleh faham ke? Okey, dah. Settle laju. Jadi, kalau kamu perasan, laju dia berbeza-beza. Jadi, kita tahu kalau dia bergerak, okey, bila laju berbeza-beza, berapa sebenarnya yang berapa anggaran sebenarnya dia secara puratanya kita nak tengok laju yang dia laju kenderaan tadi. So ada rumus yang kedua, iaitu purata laju. Purata laju adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, berapa jumlah jarak dia? Okey, kita tengok tadi dia bergerak A kepada B kepada C. A kepada B kepada C 70 km. Dan apa yang dia buat adalah dia patah balik, betul? Bila dia patah balik, maksudnya jarak dia double lah. Okey. Kalau dia tidak patah balik, dia satu je lah. Sebab dia patah balik, jadi dua double. Okey. Dan jumlah masa dia adalah 110 per 60. So 140 per 110 per 60. Jadi kita ambil, kita kira 140 bahagi, okey, 110 per dengan 60. Okey, kenapa double? Sebab dia patah balik. Okey, ingat yang tu. Okey, jawapan dia adalah 76.36. Okey, 76.36 km per jam. Okey. Kalau kamu tengok purata laju dia 76 je sebenarnya. Okey, walaupun laju AB dia bawa 110. Laju BC dia bawa AB 110 km per jam. Okey, BC 90 km per jam. Okey, CA patah balik 110 km sejam. Tetapi disebabkan dia berhenti tu, ada tempoh berhenti dia tidak bergerak tu selama lebih kurang 32 minit, selama 32 minit, menyebabkan dia mengganggu laju keseluruhan dia. Jadi secara puratanya sebenarnya dia bergerak 76.36 km per jam sahaja. Okey, itu sebenarnya. Okey, jadi dua benda yang kamu belajar hari ini, iaitu laju, purata laju, dan yang ketiga statik ataupun tidak bergerak. Tidak bergerak, mungkin dia pergi tandas ke, dia buat apa kita tak tahu. Tapi dia disebabkan dia statik, dia mengganggu sekiraan laju secara keseluruhan.